Banjiran warga asing telah berlalu dengan tempoh yang panjang. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, seramai 2.2 juta warga asing yang berdaftar di Malaysia, manakala 3.3 juta pula tidak didaftarkan. Malah mereka cuba menimbulkan pelbagai masalah dan telah wujud dalang yang mengkhianati negara. Warga Cina yang datang ke Malaysia 2016 hingga 2018 berjumlah 79,000 orang. Warga India pula 39,000 orang. Jadi daripada jumlah ini 95% tidak punya rekod keluar. Tak tahu di mana mereka. Dan jumlah ini mungkin lebih ramai daripada jumlah yang kita jangkakan kerana ada yang masuk sebelum tarikh tersebut dan ada yang masuk selepas tarikh tersebut. Jumlahnya mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Dan ini dibuktikan dengan berlakunya tangkapan demi tangkapan yang berlaku. Contoh dalam tahun 2019 dan 2020 ni saja, semasa PKP berlaku tangkapan ramai warga Cina yang ditangkap di Cyberjaya, di Ampang, di Nilai, KL, Melaka, Pulau Pinang dan sebagainya. Concern yang pertama, keterlibatan mereka dalam aktiviti sosial, masalah sosial dalam judi, pelacuran dan gangsterisme. Kedua, jumlah yang besar juga mereka bersedia untuk membuat apa juga kerja di Malaysia dengan kos gaji yang lebih rendah berbanding dengan rakyat Malaysia. Dan ini mengakibatkan berlakunya competition, persaingan untuk mendapatkan kerja di antara warga negara kita dengan warga asing. Apatah lagi dengan berlakunya wabak COVID-19 ni, antara bulan 2 hingga hujung tahun ni, kerajaan menjangkakan kira-kira 1 hingga 2 juta rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan ataupun hilang pendapatan. Dengan adanya warga asing, dia menjadi persaingan yang lebih hebat bagi rakyat Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Itu poin yang kedua. Poin ketiga, rakyat di negara ini perlu ditanggung kebajikannya. Dan kerajaan dalam keadaan ekonomi yang meleset, merosot pada ketika ini, perlu juga menanggung kebajikan warga asing. Contohnya, ketika kita menangani wabak COVID-19, kita terpaksa mengadakan saringan dan rawatan secara percuma kepada warga asing dan jumlah mereka sangat ramai. Klimaks, kemuncak kepada masalah ini ialah apabila mereka berjaya memiliki dokumen-dokumen rasmi seperti pasport dan IC. Bila mereka ada pasport, mereka boleh travel ke mana-mana. Dengan hanya ada IC, mereka seolah-olah rakyat Malaysia. Mereka boleh mengundi siapa wakil ke Dewan Undangan Negeri dan siapa akan menjadi ahli parlimen bagi kawasan di mana mereka tinggal. Ini satu benda yang sangat bahaya dari sudut kesejahteraan dan keselamatan. Dan rakyat Malaysia harus ambil berat mengenai perkara ini. Dalam pertama adalah ejen pemerdagangan manusia. Kedua adalah majikan-majikan yang menaja mereka, yang sanggup membayar ejen ini. Dan apa benefitnya? Mereka mendapat tenaga buruh yang murah. Mereka sanggup bekerja dengan gaji ratusan ringgit ataupun RM1,000, tetapi kerja 2 shift ataupun sanggup buat kerja berat berbanding dengan rakyat tempatan yang tidak boleh memberikan saingan buruh sedemikian. Dan ketiga adalah adanya dalang ataupun pengkhianat. Bagi saya, mereka adalah pengkhianat kerana sanggup melepaskan mereka masuk dengan cara mudah ataupun memberikan informasi tertentu sehingga menyebabkan mereka boleh masuk melalui immigration di lapangan terbang ataupun melalui lorong-lorong tikus jalan laut ataupun melalui jalan darat antara Thailand dengan Malaysia. Dalang tu ada di kalangan kaki tangan kerajaan sendiri maupun orang dalam. Kalau tidak, tak akan berlaku keluarnya pasport dan juga IC, dokumen rasmi kepada mereka.